Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar, cikgu harap pelajar semua sihat. Walaupun kita belajar daripada rumah, cikgu harap apa yang kita telah pelajari, utamanya matematik dalam bab 1 ni, tajuk indeks, pelajar dapat mengikutinya lah, dapat mengikutinya, dapat buat latihan-latihan yang cikgu berikan. Jadi alhamdulillah, ada pelajar yang telah buat dan hantar dalam grup. Jadi pelajar-pelajar lain boleh tengok lah, boleh tengok yang cikgu yang dah tanda tu. Okey, kalau jawapannya sama, betul lah, kan. Kalau jawapannya salah, tengok. Kalau tak sama, mungkin salah, maknanya pelajar kena betulkan. Itu je. Kita nak buat latihan matematik, nak mahir matematik ni senang aja. Banyak akan buat latihan. Jawapan dah ada, kita maknanya kita buat, tengok jawapannya. Kalau kita dapat jawapan tu, betul lah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai modul. Modul yang semua pelajar dah dapat dah. Cikgu rasa cikgu semua pelajar dah dapat, iaitu masa beli buku hari tu kan, dibekalkan dengan modul matematik. Jadi modul tu pun bab pertama juga, sama aja soalannya. Jadi modul tu kena siapkan lah, kena lengkapkan. Esok bila pelajar naik ataupun masuk sekolah, jadi modul tu hari pertama aja cikgu nak pungut lah, kan. Daripada situ cikgu nak tengok siapa yang buat, siapa yang tak buat. Okey. Okay, hari ni kita teruskan kita punya matematik ni, tajuk yang pertama ni lah. Hari tu kita sampai nombor 13. Okey, hari ni kita pergi kepada nombor 14. Sama jugalah, cari nilai setiap yang berikut, iaitu indeks pecahan. Bila kita tahu indeks pecahan ni, dia punca kuasa, kan. Indeks pecahan ni dia punca kuasa. Contohnya soalan nombor 14 ni, cikgu besarkan sikit, soalan 14 ni. Ni cikgu 14. Okey. Cari nilai yang berikut. Ni kan 27 kuasa 1/3. Indeks tu indeks pecahan kan. Indeks pecahan. Jadi bila indeks pecahan, kita tahu yang bawah ni dia jadi punca kuasa. Ni punca kuasa 3. Yang atas ni kuasa lah, kuasa 1. Maknanya kalau dia kuasa 1 macam ni, tak tulis pun tak apalah, sebab kuasa 1 nilainya sama. Jadi 27 punca kuasa 3 27. Jadi punca kuasa 3 27 ialah 3 darab 3 darab 3. 3 kali nombor ni yang sama kan. 3 kali, mana punca kuasa 3 bagi 27 ialah 3. Okey, faham? Jadi kena ingat bila indeks pecahan, dia punca kuasa. Yang bawah ni jadi nombor dia lah. Kalau nombor dia 4, punca kuasa 4. Seterusnya lah. Nanti kita tengok contoh yang lain. Okey. Okey, kita pergi contoh A. Ni 36 1/2. 36 1/2. Maknanya punca kuasa 2 lah. Pasal nombor ni 2. Cikgu tulis 36 punca kuasa 2 kan, 2. Okey, punca kuasa 2 36. Okey, punca kuasa 2 ni 2 biasanya kita tak tulis lah. Kalau punca kuasa 2 tu, nombor 2 tu kita tak tulis nombor 2 kita. Kalau nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Tapi kita biasanya tak tulis lah, tak tulis. Macam tu kita tahu. Bila dia tak ada tulis tu, maknanya punca kuasa 2. Punca kuasa 2 36 ialah punca kuasa 6 darab 6. Nombor yang sama dia 2 kali, maknanya jawapannya 6.
Boleh? Okay, sama juga. Seterusnya kita tengok yang B, 144 kuasa 1/2. Bila kuasa pecahan, kita tahulah punca kuasa. Punca kuasa berapa? Kita tengok yang bawah ni, nombor dia 2. Punca kuasa 2 bagi 144. Kita tak tulislah kuasa 2 tu. Jadi kita tahu punca kuasa 144 ialah 12 darab 12. Jadi jawapannya 12. Okey. Jadi kita tengok yang ni pula. 125 kuasa 1/3. Jadi punca kuasa berapa? Tengok nombor bawah ni, 3, punca kuasa 3. Punca kuasa 3 kena tulis. Jadi 125 punca kuasa 3 125. Apakah nombor yang didarab 3 kali sebanyak dapatnya 125? Yalah, mestilah kita tahu kalau nombor 5 mesti belakang dia 5, mesti jawapannya 5 lah. 5 darab 5 darab 5. Kerana hasil darab bagi 25 ni mesti belakangnya jawapannya 25. Jadi kita tengok aja. Kalau 5 aja mestilah jawapannya darab 5, nombor 5. Jadi jawapannya di 5. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Punca kuasa 64, punca kuasa pula. 64 kuasa 1/6. Kuasa 1/6. Kita tahulah punca kalau kuasa 1/6 pecahan, punca kuasa apa? Bawah dia 6. Ni nombornya 64 masuk sini. Kuasa 1. Kuasa 1 tak ada apa nilai lah, sama aja. Okey. Sekarang ni punca kuasa 64. Apakah nombor yang didarab 6 kali, didarab berulang 6 kali dapatnya 64? Ialah nombor punca kuasa 6, 2 darab 2, 4 darab 2, 8 darab 2, 16 darab 2, 32 darab 2, 64. Jadi punca kuasa 6 bagi 64 ialah 2. Okey pelajar, faham jadi ingat, kalau nombor indeks tu, kalau indeksnya pecahan, kita akan tukar kepada punca kuasa. Kita tengok pecahannya bawahnya apa. Kalau nombor 2, punca kuasa 2. Bawahnya ataupun dia punya penyebutnya. Yang bawah ni dia panggil penyebut. Yang atas pengangka. Yang ni dia panggil pengangka. Okey, yang ni, yang bawah 2 ni dipanggil penyebut. Jadi kalau penyebutnya 2, punca kuasa 2. Penyebutnya 3, punca kuasa 3. Penyebutnya 6, punca kuasa 6. Okey. Yang mana yang saya tak buat tu, pelajar kena buat. Okey. Seterusnya. Okey. Nombor C. Nombor C aja yang tak buat. Yang dah buat tu A, B, D, E. C sahaja. Sikit aja. Okey, nyatakan setiap berikut dalam bentuk yang dinyatakan. Tengok jadual tu. Okey. Ada A, M kuasa 1/n. Okey. Ini Sekejap. Saya guna tulis. A kuasa M 1/n, bentuk ni. Kemudian kita boleh tulis bentuk macam ni juga. Ni sama aja. Cuma cara penulisannya berbeza. Yang ni 1/n/m. Nilainya sama. Okey, yang ni A punca kuasa M N. Yang ni N bukannya M. N. N. N/m. N ni kuasa 2. Okey. Kemudian punca kuasa N. Okey. Punca kuasa N. Kita tengok. Ya. Okey. Punca kuasa N. M. N. M. Yang ni M. N.
Okey. Okey, contoh soalannya. Soalannya 27 2/3. 27 2/3. Okey, 27 2/3. 27 kuasa 2/3. Pecahan. Indeks dia pecahan. Okey, pengangkanya 3. Jadi dia buat bentuk macam ni. 2/3. Jadi M kuasa M. M-nya ialah 2. M-nya 2. M-nya 2. Kemudian 1/N. N-nya 3. N-nya 3. M/N. M/N. Okey. Faham M-nya 2. M-nya atas lah. M-nya atas 2. 1/3. N-nya bawah. M/N. Ataupun 1/3 darab 2. Sama juga. N-nya 2. M-nya 3. Okey. Ini M M/N. Okey, M/N. Maknanya yang ni punca kuasa N ni N. Silap tadi. Yang tadi tu silap. M/N kuasa M. Maknanya 1/3. Yang ni M. M/N. Maknanya N-nya 3. M-nya 2. M-nya 2. Jadi punca kuasa M/N. Macam tu. Boleh? Okey. Ataupun kita tulis N/M sama juga boleh, kurungan saja. Yang ni N. Yang ni N. Yang ni N. Tadi yang mula-mula cikgu tersilap tu. Yang ni N, M. Okey, yang ni N, kurungan pun boleh juga. Tulis macam ni, buat kurungan, M-nya kat luar. Pun boleh juga, sama macam ni. Jadi 27 punca kuasa 3 kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya kita pergi tengok contoh lah. Kita buka contoh. 9 4/7. 9 4/7. Jadi kita nak tulis macam mana? Okey, yang M-nya mana? M-nya atas, N-nya bawah. M-nya pengangka, N-nya bawah. Okey. Jadi 27 A kuasa M, mana 9 kuasa M, M-nya 4 kurungan 1/N 1/7. Sama lah tu. Ataupun kita nak buat 1/N. 9 1/N ialah 1/7 kuasa 4. Macam tu. 1/7 1/7 kuasa 4. 9. Okey. 27 kemudian kita nak bentuk M N macam ni. Okey, maknanya punca kuasa 9 N M. M kat dalam sini. Ataupun 4 lah. 4. Sini 4 lah. 4. 4. Sini 4. N-nya ialah, silapkan N semula ulang semula. Punca kuasa 7. N dia 7. 9 kuasa 4. Punca kuasa 7 bagi 9 kuasa 4. Okey. Boleh macam tu. Okey, kalau nak bentuk yang seterusnya yang ni pula dalam bentuk kurungan sama jugalah. Okey. Punca kuasa punca kuasa
punca kuasa 9 punca kuasa 9 pula. 9 punca kuasa 7 9 kuasa kurungan 4. Betul betul tak yang tadi? Kita tengok lupa pula dia punya ni. 9 4/7. 9 4/7 jadi 9 4/7 MN 9 punca kuasa 7 kurungan kuasa 4. Macam tu lah. Boleh? Okey. Okey, kita buat seterusnya yang ni. Sama je. 23/5. Yang kita tahu yang atasnya ialah M, yang bawahnya N. Maknanya 5N. 3M. Okey. Jadi 20 M-nya 3 kuasa 3 1 per N-nya 5. Boleh macam tu. 20 kita bentukkan 1 per N pula 1 per 5 kuasa M-nya 3. Sama juga 23/5 kan. Kemudian sini pun sama juga, punca kuasa N-nya 5 20 kuasa 3. Macam tu. Okey, yang sebelahnya yang sebelahnya 20 sini 20 punca kuasa 3 kurungan 5. 3/5 kan, 23/5 kan. Macam tu. 23/5. Okey. Jadi yang lain tu cubalah belajar buatlah yang C. Okey, sama je tu. Tengok aja. Jadi pelajar kena kenal pastilah yang mana M, yang mana N. Ikut aja bentuk-bentuk yang ni. Cuma yang ni lah salah ni yang ni yang ni N. Yang ni N. Saya ulang semula. Ni N. Bentuk macam ni kan, sama N. Okey, boleh. Saya ulang semula tadi. Yang cikgu mula-mula bagi itu tadi salah. Yang ni betul. Okey. Okey ikut je. Nanti buat. Okey, seterusnya. Hitungkan nilai setiap yang berikut. Ni dia suruh hitungkan nilai. Bila nilai ni maksudnya kita akhirnya mesti dapat nombor. Contohnya macam ni kan. Akhirnya mesti kita dapat nombor apa? Macam ni, nombor 16. 16 ni akhirnya. Kita tak mau bentuk macam ni, kita tak mau bentuk macam ni. Kita nak dapat nilai. Dia kata nilai, ini nilai. Nilai macam ni lah. Nilai kan 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 5. Itu nilai. Okey, jadi soalan 27A samalah. Kita tahu indeks dia pecahan. Okey, 2/3. Ni kecil ni nanti cikgu besarkan. Cikgu besarkan. Nanti kecil tak nampak. Orang kata tak nampak lah. Okey. Ni cikgu besarkan. Okey, 27 kuasa punca kuasa 3. Okey, kuasa 2. Boleh buat macam ni. Okey, apakah punca kuasa 3 bagi 27? Ialah 3. Kemudian ni jangan lupa kuasa 2, 3 kuasa 2
ialah 9. Okey, boleh. Ini nilai. Inilah nilai. Nilai dia. Dia suruh cek nilai. Okey. Macam ni 24, 243 kuasa 2/5. Indeks dia pecahan kita tahu. Okey, yang bawah ni jadi punca kuasa 5. Okey, bagi 243. 243 punca kuasa 5 bagi 43. Okey. Kuasakan dengan 2. Apakah nombor yang didarab sebanyak 5 kali dapat 42 atau 43? Okey. Ialah punca kuasa berapa? Ialah 3. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. 27 darab 3, 27 darab 3, 21. 71. 71 darab 3, 243. Okey. Dapat kan? Mana punca kuasa 3. Kuasa 2. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. 27 darab 3. Okey, 27 darab 3, 21, 2. 3 darab 2, 6, 81. Okey, 81 darab 3, 3, 243. Okey, boleh. Mana dapat ni lah. Jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Okey. Boleh cari nilai macam tu. Okey. Okey, yang lain awak buat lah. Cikgu dah buat A dengan D. Yang B, C, E tu buat sendiri. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 17. Okey, hitungkan nilai bagi setiap berikut. Punca kuasa M kuasa 3, punca kuasa 2 M kuasa 3. Okey. Cikgu besarkan ni. Cikgu besar sikit. Dia tak nampak. Apa begini? Bagaimana pula? Bagaimana pula? Ni dia. Ni kan? Okey, sekejap. Punca kuasa 2M kuasa 3 darab punca kuasa 2 M kuasa 5. Kita tahu bila punca kuasa 2 ni ialah kuasanya bila 1/2. Jadi bila M ni dah M kuasa 3 darabkan dengan 1/2, tu yang kita dapat 3/2 yang ni. Ni sebab tu dapat macam tu. Sama jugalah dengan darab punca kuasa 5, punca kuasa 2 M kuasa 5. Jadi 1/2 darabkan 5 dapat 5/2. Okey, kita tahu indeksnya bila didarab operasi darab, indeksnya kena tambahlah. M 3/2 tambah 5/2, 8. Oleh penyebutnya sama, kita tambah dia pengangkanya. 3 tambah 5, 8. 8/2, 4. M kuasa 4. Okey, boleh? Okey. Okey, kita tengok soalan A. Soalan A ni saya besarkan sikit. A kuasa 7. Kita buat kat bawah ni A kuasa 7. Punca kuasa 2 A kuasa 7. Punca kuasa 2 A kuasa 7. Maknanya kita tahu punca kuasa 2 ni 1/2. Kuasa A 7 darabkan 1/2 bahagi A kuasa 5 darabkan 1/2. Jadi kita akan dapat A 7/2 bahagi A 5/2.
Kita tahu bahagi operasi indeks sama, asas sama, indeksnya kena tolak. A 7/2 tolak 5/2. Kita akan dapat 7 tolak 5, 2. 2/2 ataupun 1 lah. A kuasa 1 ataupun A sahaja. Boleh macam tu? Boleh Senang je. Okey. Seterusnya, soalan B. Sama juga punca kuasa. Iaitu punca kuasa 8 U U kuasa 8 darab 1/3 bahagi U. U tak ada kuasa 1 lah. 1 darab 1/3. U kuasa 8/3 bahagi U kuasa 1/3. Jadi U 8 ni, 8 tolakkan 1. 8/3 tolakkan dengan indeks 1/3. Iaitu kita dapat U 7/3. Okey. Boleh Jadi cuba ingat tu je lah. Bila punca kuasa, dia jadi pecahan indeksnya. Okey, kalau ada kuasa darabkan. Kalau bahagi, indeksnya kena tolak. Itu je yang kena ingat. Okey. Kita dah pergi soalan B. Okey, soalan C, D, E tu buatlah sendiri. Cikgu dah tunjukkan dua soalan. Okey, seterusnya, pemudahkan setiap yang berikut. Kita nak mudahkan. Maksud pemudahkan apa? Ni pula lari dia. Ni tadi kan. Ni soalan 18 Okey, pemudahkan setiap yang berikut. Maknanya ni kan K kita tak mau K banyak. Kita nak jadikan K ni satu je ni. K je. Sebab K ni banyak kan. Yang macam ni kita tak mau. Yang nombor-nombor ni kita tak mau macam ni. Jadi kita nak mudahkan. Macam mana kita nak mudahkan? Kita dah tahu dah. Bila kurungan indeks kita darabkan. Dapat 20. K kuasa 20. Okey, ni kita dah mudahkan. Yang ni 2K kuasa 3. Tak apa, tunggu dulu. Yang ni darabkan K kuasa 6. Jadi kita dah tahu dah, bila indeks operasi darab, kita indeksnya kena tambah. Operasi tolak kita kena bagi. Maknanya 2K, 2 ni, nombor ni kita boleh letak depan lah. Okey, 20 tambah 3 tolak dengan 6. 23 tolak 6, 17. Jadi ini kita dah pemudahkan lah. Kan? Daripada K dia banyak tadi, nombor dia bersirat-sirat kan. Banyak, jadi dah mudahkan. Ini dia nama pemudahkan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, soalan A. Soalan A, pemudahkan. Okey, samalah. Kurungan macam ni, mudahkan kita darab. P kuasa 6. 7P kuasa 5. Tak apa. Darab P kuasa negatif 8. Okey. Nombor dia tak depan. 7. Pun boleh ubah. P. Algebra dia kan. 6. Darab. Mana tambah lah. 6 tambah 5. Tambah negatif 8. Tambah negatif 8. 7P. 6 tambah 5, 11. 11 tolak 8. Maknanya tinggal 3.
Kita dah mudah lah ni. Dapat. Okey. Boleh Kita tengok soalan lain pula. Soalan B. Sama juga pemudahkan. Sama juga pemudahkan. M 3 kuasa 2, M kuasa 6 darab M kuasa 3 bagi 2 M negatif 4. Sama je. Asalnya M kita boleh mudahkan. Darab bagi kita tahu indeknya nanti tolak. Jadi nombor 2 ni kita letakkan depan. 2 bahagian bagi 2 ni jadi dia 1/2 lah. 1/2. Okey, 1/2 M 6 tambah 3 6 tambah 3 tolak negatif 4. Okey. Jadi setengah M 6 tambah 3 9 tambah dengan 4 13. Jadi setengah M kuasa 4. Setengah M kuasa 4. Macam mana? Boleh Okey. Boleh. C, kita pergi pada yang C. Sama juga. Ni 4x pemudahkan 4 kuasa 2. Kena ingat ni kuasa 2 mesti dalam ni pun kena kuasa 2 juga 4. Jangan pelajar biasanya dia terlupa. Dia suruh dia buat macam ni 4 kuasa 10. Salah. Ni salah. Dia mesti kuasakan juga yang dalam. Okey, boleh. Jadi kita kena ingat tu bila jumpa macam tu, sebab dia ada kurungan, dalam pun kena kuasa. 4 kuasa 2 4 kuasa 2 X kuasa 5 darab 2 lah. 5 darab 2. Okey, bahagi 2 kuasa X tolak 3. Sebab kenapa 2 tak ada kuasa 3? Sebab ni dia tak ada kurungan. Dia tak ada kurungan. Dia gini aja. Ni kuasa 3 ni untuk X saja. Kalau dia buat kurungan di luar ada kuasa 3, 2 pun kena kuasa. Okey, bila bagi kita tahulah 4 kuasa 2 bahagi 2. Ni bagi 2 kan. X kuasa 10 bahagi jadi tolak 3. Jadi 4 kuasa 2 16 bagi 2 tinggal 8. X kuasa 10 13. 8 X kuasa 13. Okey, boleh begitulah seterusnya. Buatlah soalan D. Sama juga. Ingatkan kaedah-kaedahnya kan. Bila ada kurungan macam ni, maknanya yang 2 ni pun kena kuasa 3 juga. Yang ni pun kena darabkan juga. Bila dia bahagi, maknanya indeknya kena tolak. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 19. Soalan nombor 19. Pemudahkan setiap yang berikut. 8 kuasa 2/3 darab 16 1/2. Ni masih besarkan sikit. Okey, ni kan 2/3 1/2. Nak pemudahkan boleh. Dapat nilai macam ni 16 saja. Jadi 8 ni sebenarnya ialah 2 kuasa 3. Kenapa nak tukarkan 2? 16 pun kita kena tukarkan 2. Sebab senang, bila nombor asalnya 2 nanti kita boleh selesaikan. Jadi kita cari nombor asasnya yang sama. Jadi 2 kuasa 3 8 kurungan
kuasa ni kan, 2/3, 2/3. Darab 16 ialah asas 2, kuasa 4, 1/2. Jadi bila selesaikan, kita akan dapat 2 kuasa 3 ialah, ini bila didarabkan, 3 darab 3/2, kita boleh matikan 3 lah, dapat 2. Okey, yang ni 4 darab 1/2. 4 darab 1/2, kita matikan dapat 2. Ni yang dapat 2. Yang macam ni kan, 3 darab 2/3, matikan dapat 2. Dapat 2. Jadi 2 X 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 2, 4 darab 4, 16. Ataupun 2 kuasa, ni 2 lah, bukan 4. 2 tambah 2, 4. 2 kuasa 4 ialah 16. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Sembilan 5/6 darab 3 1/3. Jadi kita tahu, kita buat ni 9 ni kita kena tukar asas yang sama dengan 3. Okey, mana nombor 9 ni tukar asas yang sama dengan asas 3. 3 kuasa berapa 9? 3 kuasa 2. 5/6 darab 3 kuasa 3. Jadi kita akan dapat, matikan 2 darab 1, 2 darab 3. 3 kuasa 5/3 darab 3 1/3. Kita akan dapat 3 5/3 tambah 1/3. Dapat 3 kuasa 6/3. Ataupun bila kita kecikkan, 3 darab 1, 3 darab 2, 3 kuasa 2. Ataupun dapat jawapannya 9. Okey, boleh Okey, seterusnya soalan B, sama juga. 25 dengan 5. Okey, asas sama, kena tukar asas yang sama. 25 kita tahulah, kalau 5 je, 5, 25, apa lagi, 45 kan, itu mesti 5 lah. Ni 5, asalnya 5 kuasa 2, 25. Dengan 5/6 bahagi 5, 2/3. Jadi kita dah 1, 2, 3, maknanya 5/3 bahagi 5, 2/3. Kita akan dapat 5/3 tolak 2/3, dapat 5, 3/3 ataupun 5 kuasa 1, 5. Okey, boleh. Okey, kita dah dapat soalan A, B. Okey, soalan C, D, E. Buatlah ni. Sama je ni kan. Gunakan hukum-hukum indeks yang kita dah belajar. Kalau pecahan macam ni, kita tukarkan kepada punca kuasa. Tak payah kan. Kita tukarkan asas dia yang sama. Kemudian kalau asasnya yang sama, kalau darab, kita tambahkan sahaja dia punya indeks. Bagi kita tolakkan dia punya indeks. Itu saja. Okey, yang tu buat sendiri. Okey, seterusnya soalan nombor 20. Soalan yang akhir lah nanti yang sudut kebat tu nanti kita akan bincang kemudian soalan ni. Selesaikan masalah berikut. Ni soalan agak mencabar sikit lah. Bila penyelesaian masalah ni, soalannya mencabar sedikit. Kita tengok. Jika nilai 25 kuasa X sama dengan 1/25, cari nilai X. Cari nilai X. Okey. Kan 25 cos X sama dengan 125 kan. Jadi kita nak bentukkan sama ni. Kalau sini 25, sini pun asasnya mesti nombor yang sama. Asalnya kita dah tahu dah 5 ni, kalau belakang 5 asasnya mesti 5 lah.
5 kuasa 2, 25. X. Jadi 5 kuasa berapa? 5 kuasa 3, 125. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2X sama dengan 5 kuasa 3. Jadi 2X ni, yang kita ambil atas ni lah. 2X sama dengan 3. 2X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3/2. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Kita tengok soalan dia. Contoh. Sini. Jika 16 kuasa X sama dengan 64. Okey. Carikan nilai bagi X. Okey. Kita pergi. Okey. Kalau 16 nombor genap ni biasanya kita mudah ambil asas 2. 16 kuasa X sama dengan 64. Okey. Asasnya 2. 2 kuasa berapa? 16. 2 kuasa 4. Okey. Darab dengan X. 2 kuasa 4, 16 kan? 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Jadi 2 kuasa 4. 64. 2 kuasa berapa? 2 kuasa berapa? 64. 2 kuasa 4, 16. 32. 32, 64. Maknanya 2 kuasa 6. Jadi 4X sama dengan, kita ambil yang atas je ni kan, sama dengan 6. Maka 4X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6/4. Ataupun 1/2. Okey. Macam itulah. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Okey, soalan B, soalan C buatlah sendiri. Soalan apa ni D, cuba kita bincangkan. Cuba kita buat Okey. Dua kuasa M darab 2 kuasa M tambah 3 sama dengan 32. Okey, 32 ni tukarkan asas 2. Ni sebab ni asas 2, ni asas 2 kan. Jadi 32. Jadi 2M darab 2M kuasa 3. 2 kuasa M darab 2M, 2 kuasa M tambah 3 sama dengan 2 kuasa berapa? 32. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. 32 tu kuasa 5. Okey. 2 kita tahu 2 asalnya sama, kita boleh tambahkan. M tambah M tambah 3 sama dengan 2 kuasa 5. Jadi 2M tambah 3 sama dengan 2 kuasa 5. Kita ambil je lah 2M tambah 3, maka 2M tambah 3 sama dengan 5. 2M sama dengan 5 tolak 3. 2M sama dengan 2. Jadi M bagi 2 bagi 2. M sama dengan 1. Okey. Selesai masalah. Okey. Soalan D dah buat. Okey. Okey, yang lain tu cuba buatlah. Saya dah buat. Okey. Tadi apa tadi buat tadi? Kemudian soalan D. Dah buat. Yang B, C, E ni cuba buat sendiri. Okey. Jadi saya fikir setakat ni dululah. Sampai ni tajuk ni dah habis lah ni. Dah habis lah tajuk indeks ni. Cuma tinggal nak buat latihan ni lah.
Nanti kita bincangkan ni lah yang sudut kebak ni kan. Ni soalan ni agak mencabar sikit. Okey. Tak apa. Kalau kita fahamkan hukum-hukum indeks tu, mana mudahlah kita nak buat. Yang penting kita mahirkan. Jadi selamat mencuba. Jangan lupa buat apa latihan yang apa ni yang saya tak buat tu kena buat. Kemudian modul pun kena buat juga. Modul pun kena buat juga. Jangan lupa. Okey. Kita setakat ni dululah. Jadi jumpa lagi.